Kali ini kita coba cerita cara lain. Keterangan deponan ke-24, saksi kanak-kanak ke-15. Saksi pertama yang menemui Zara pada pagi kejadian. Ikut kenyataan media rasmi peguam Ibu Zara. Ringkasan harian Prosidin Inquest Zara hari ke-24. Mari kita dengar dan ambil tahu apa kata saksi kali ini. Bahagian pertama. Saksi merupakan pelajar senior dan tinggal di Aras 2, blok asrama yang sama seperti Zara sebelum kejadian. Saksi berkata tidak mengenali Zara secara pribadi. Dia tidak pernah bercakap dengan Zara. Tidak pernah cakap dengan Zara. Pada awal pagi 16 Julai sekitar jam 3 pagi, saksi berkata dia adalah pelajar pertama yang melihat seorang pelajar perempuan terbaring tidak sadarkan diri di kawasan longkang aras bawah blok asrama. Ketika dia menuruni tangga untuk menggunakan mesin basuh, saksi berkata memang sudah menjadi rutin harian dia untuk bangun awal jam 3 pagi, menggunakan alarm jam untuk turun ke bawah asrama bagi menggunakan mesin basuh, menyetrika dan membuat takungan air sebelum mandi. Biasanya saksi akan mandi, kemaskan diri dan bersiap awal untuk ke musola. Saksi berkata seingat beliau ketika tidur beliau ada mendengar bunyi seperti benda jatuh. Sebelum dia bangun jam 3 pagi, tetapi dia tidak berapa pasti tentang perkara ini karena masih dalam keadaan mamai. Selepas saksi bangun, saksi ada mengejutkan seorang kawan dorming ingin bangun awal bersama saksi untuk setrika pakaian. Saksi pergi tandas Aras 2 untuk membuat takungan air sebelum mandian pagi. Saksi tidak tahu masa itu kawan saksi turun atau tidak ke aras bawah. Biasanya pada jam 3 pagi saksi kata pelajar-pelajar akan tidur. Tetapi ada juga yang akan bangun awal masa saksi buat taungan air. Saksi ada nampak pelajar junior lain aras sama membuat taungan air di tandas. Ada pelajar lain. Saksi berkata dia berada dekat tangga aras bawah bila dia pertama nampak seorang pelajar perempuan terbaring dekat dengan longkang. Saksi berkata dia biasa pakai cermin mata. Pada pagi kejadian dia tidak memakai cermin mata dan tidak dapat melihat jelas pelajar yang dia jumpai. Dia tidak kenal siapa pelajar tersebut. Keadaan pelajar tersebut seperti pingsan. Saksi memanggil, bangun, 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 karena dia tidak mengecam Zara pada ketika itu. Selepas itu, saksi berkata dia terus ke pondok pengawal yang terletak di blok asrama sebelah untuk panggil security pengawal keselamatan dikenali sebagai Antilina. Antilina. Ketika Antilina datang bersama saksi ke tempat kejadian, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Dia terus mengecam dan memberitahu saksi bahwa pelajar yang terbaring itu adalah Zara. Saksi diminta oleh Antilina untuk mengambil telepon beliau di pondok pengawal supaya dia dapat mengambil gambar dan memanggil untuk pertolongan cemas. Saksi berkata keadaan Zara pada ketika itu macam susah bernafas. Pada ketika itu saksi berkata dia tidak perasan jika ada keadaan luka atau darah ataupun tidak kepada Zara. Saksi berkata Antilina bertindak mengejutkan seorang pelajar senior dan memanggil ketua warden. Saksi juga melihat ada beberapa para pelajar-pelajar senior yang sudah sedar dan nampak kedan darah dari Aras 2 blok tersebut. Tidak lama kemudian, saksi beberapa pelajar senior tersebut bergerak turun ke tempat Zara jatuh untuk berjumpa ketua warden yang juga sudah ada di tempat kejadian. Saksi berkata ketua warden mengarah mereka untuk memindahkan Zara ke depan bilik warden. Angkat dan pindahkan Zara. Saksi berkata dia ada membantu mengangkat Zara untuk tidak sampai 3 menit. Selepas itu dia tidak ikut mengangkat Zara karena cukup ramai pelajar membantu mengangkat Zara. Saksi berkata selepas pindahkan Zara ke depan bilik warden, ada pelajar-pelajar naik untuk kemaskan diri. Sementara saksi masih di tempat Zara dipindahkan bersama Antilina, ketua warden dan Ustaz Rijani menunggu sehingga ambulans sampai. Saksi berkata selepas Zara dipindahkan baru saksi melihat ramai pelajar yang keluar dari aras masing-masing bertanyakan tentang kejadian tersebut. Saksi berkata dia tidak ada mendengar cerita pelajar-pelajar lain jika mereka ada dengar bunyi Zara jatuh atau lihat apa-apa. Saksi berkata dia adiara oleh ketua warden untuk mencuci tempat darah di kawasan kedua tempat Zara dipindahkan depan bilik warden. Dia tidak mencuci darah di kawasan pertama tempat Zara pertama dijumpai. Itulah tadi bahagian pertama keterangan deponan ke-24. Saksi
kanak-kanak ke-15. Saksi pertama yang menemui Zara. Aba lebih kecil engkau. Nanti kang dahil yang kedua. Ibas pestu. Justice for Zara.